yang berbahagia Tuan Pengerusi Madrasah Barisan AJK, Datuk, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita menyambung semula, ya. Kita masih gunakan yang layan kertas yang saya bagi ni dulu, ya. Itu ada sampai muka surat yang keberapa yang lepas? Okey. Oh, ini hari itu 25 bulan 11 yang lepas. Kemudian saya ulang balik kan. Minggu lepas saya ulang balik semualah. Okey. InsyaAllah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjaran kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada sahabat-sahabat kita, yang terutama sekali yang istiqamah dengan madrasah kita, kemudian telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Yang khusus Allah ya rahmah isteri saya Syekh Walillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang kalian ni saya bagi semua, ya. Bolehlah simpan sebagai panduan. Ini adab-adab apa? Bukan untuk imam sahaja, begitu juga untuk makmum, ya. Untuk makmum, sebagaimana saya ulangi sekali lagi, ya, untuk sepintas selalu, bagi solat maghrib dan solat subuh, solat maghrib dan solat subuh, ya, kita disunatkan membaca setelah apa, yang menyapu muka tu. Ada setengah katakan tak ada apa, Rasulullah tak pernah menyapu muka dan sebagainya. Sebenarnya dia ada. Tapi ada setengah ustaz-ustaz mengatakan ini hadis dhaif. Tapi hadis dhaif bila diistilahkan dhaif hasanah. Contoh, ya. Sebagaimana banyak yang ustaz-ustaz war-warkan, sebagaimana yang kuliah Jumaat saya yang lepas, masalah apa? Masalah bacaan apa? Ketika i'tidal. Tadi dah baca Fatihah belum, ya? Dah. Oh, betul lupa. Sebagaimana apa? Bacaan i'tidal yang lepas pada Jumaat, iaitu hadis ini dalam sahih. Ini pun Nabi tak sebut. Nabi tak sebut. Kalau diistilahkan, orang kata bid'ah. Tapi ini adalah sokongan pada Rasulullah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan Rabbana walakal, apa kita bangun daripada i'tidal. Ini tak ada dalam kertas ni, ya. Tak ada dalam kertas ni. InsyaAllah nanti akan datang saya bagilah yang ini. Yang apa ni? Bacaan dalam i'tidal ini tadi. Bacaan dalam i'tidal, ya. Ini saya ungkapkan, pengerusi madrasah suruh saya apa, tekankan pada kuliah Jumaat yang lepas, ya. Rabbana walakal hamdu. Selalu kalau imam mengucapkan samiallahu liman hamidah, makmum jawab Rabbana lakal hamdu. Rabbana pun boleh. Tetapi ada doanya lagi satu, ya. Sama ada setengah orang kata Rabbana lakal hamdu min samawati wal ard wa ma bainahuma wa min ma syi'ta min shay'in ba'd. Itu kan banyak bacaan-bacaan. Begitu juga dalam doa iftitah.
Ada doa-doa yang panjang, ada doa yang pendek, doa iftitah. Doa iftitah nanti kita ulang balik kat sini, buku sini ada. Bacaan doa iftitah. Ya? Okey. Tetapi ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, Baifah bin Rabi'ah menceritakan pada suatu hari dia bersolat bersama Rasulullah, ketika Rasulullah mengungkapkan i'tidal samiallahu liman hamidah, maka ada seorang hamba, iaitu bukan hamba, sahabat Rasulullah, mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya, itu dia punya bacaan dia. Kemudian habis saja solat, Rasulullah tanya, siapa yang mengungkapkan kata-kata tadi? Maka satu sahabat tu kata, ya saya Rasulullah. Dia alhamdulillah, kata Rasulullah, teruskan, itu yang terbaik. Pasal apa? Ketika sahabat tadi mengungkapkan bacaan itu tadi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, 30,000 malaikat berpusu-pusu menuju kepada orang yang mengucapkan tadi, nak mencatat kebaikannya. Itu kata Rasulullah. Jadi boleh diamalkan. Tapi Rasulullah tak buat. Ada. Jadi istilahnya ini Rasulullah membenarkan. Serupalah macam solat sunat qabliyah maghrib. Rasulullah tak pernah buat, tapi sahabat ada buat. Selalu bisa ulang-ulang, ya. Maka boleh juga kita buat. Rasulullah tidak menegah ketika itu. Apabila Rasulullah datang, sahabat tengah buat solat sunat qabliyah, dibiarkan. Satu ketika Rasulullah datang, lepas tu orang tak solat pula. Maka Rasulullah tanya, kenapa tak solat hari ini? Solatlah. Pasal perkara itu yang baik. Kan Rasulullah sendiri ada dalam hadisnya mengatakan, Rasulullah mengatakan, buatlah pekerjaan yang baik, maka apabila dilakukan kepada orang-orang lain, maka dia pun dapat pahalanya. Orang yang mengerjakan itu pun dapat pahalanya. Ya? Yang ni Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan mifih. Ini dalam hadis, ya, ada dalam hadis sahih Al-Bukhari. Ya? Ada dalam hadis sahih Al-Bukhari. Okey. Ini juga Rasulullah tak buat, tapi boleh kita amalkan. Bukanlah ini diistilahkan bid'ah. Pasal itu berkata Imam Syafi'i, bid'ah ada dua, hasanah dan dolalah. Hasanah dan dolalah. Hasanah yang baik membawa kebaikan. Dolalah ialah membawa keburukan, ataupun Rasulullah tak menyebut apa-apa perbuatan, tapi kita mensadarkan pada Rasulullah. Contohnya, maka itu dikatakan dolalah. Ya, Rasulullah tak pernah buat, Rasulullah tak pernah tengok sahabat buat dan dia memberi sokongan dan sebagainya, tetapi orang mengatakan ada Rasulullah buat, itu tak boleh. Ya, itu bermakna dolalah. Ya, perkara yang buruk, tak boleh kita apakan. Ini sebagaimana. Begitu jugalah ini tadi dalam buku ini, ya. Ketika mengusap muka, asyhadu an la ilaha illa ar-rahmanur rahim, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma azib anni al-hamma wal hazan. Ya, apa maksudnya? Doa ini baca secara perlahan sambil menyapu dahi dengan tangan kanan. Dalil bagi perkara ini ialah hadis berikut. Ada hadisnya di bawah. Ini saya hanya ulang kaji, ya. Jadi untuk sepintas lalu. Jadi ketika itu apa faedah dia? Okey. Terus kita pasal tengok berulang-ulang aja faedah dia ni kan. Okey. Terus kita ke 447. Yang maksud ini tadi. Dalil mengenai pensyariatan wirid ini ialah hadis berikut. An Abi Dzarrin
Muka surat 447 yang nota yang saya bagi yang atas ni. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fi duburi salatil fajri wa wasani rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir an syarat marrah kutibat lahu asyaru hasanah wa muhyal anhu asyaru sayiat wa rafi'a lahu asyaru darajah wa kana yaumahu dzalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa harsin minasyaitanir rajim wala yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalikal yaumi illa syirk billah. Rawahu Tirmizi. Ya. Okey, yang bermaksud daripada Abu Dzar bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sejurus selepas solat subuh sedang ia masih kekal duduk tahiyat akhir dan sebelum ia berkata-kata perkara-perkara lain akan dicatatkan baginya 10 hasanah, 10 kebaikan. Dicatatkan kita duduk tahiyat akhir belum berubah. Tak ada bersila kita. Mesti kedudukan tahiyat akhir tadi belum berubah kedudukan kita dan kita tidak berkata apa-apa selain kita berwirid tadi. Kita membaca la ilaha illallah sebanyak 10 kali tadi, ya. 10 kali maka dicatatkan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kejahatan, keburukan dan diangkat 10 darjat kita. Tu dia. Ya. Hanya ini yang disarankan, yang ada nas ni hanya solat subuh dan solat maghrib saja. Solat isyak, solat zuhur, solat asar hanya 3. Baca 3 kali. Tetapi ada kalanya solat asar boleh dibaca 10. Ini bawah ada dia punya apa. Ya. Saya ulang-ulang saja takut orang jangan apa. Pasal masa yang ini dulu Datuk pun ada yang mula-mula Datuk ya. Itu ada. Jadi ulang-ulang saya tekankan pasal ini memberi faedah kepada kita. Ya. Apa tengok 10 kebaikan dicatat untuk kita, 10 kejahatan dipotong, dihapuskan dan 10 darjat akan darjat ni pangkat kita ke kemuliaan kita ke akan dicatatkan, akan dibagi kepada kita. Nah, kebanyakan kadang-kadang orang kita ni hanya tumpu pada bulan Ramadan saja. Contohnya, bulan Ramadan sibuk solat tengah malam. Nak buat apa? Kejar Lailatul Qadar. Pasal apa? Keistimewaan Lailatul Qadar. Dan apabila berlakunya Lailatul Qadar pada malam itu, kita dapat apa? 1000 bulan amal ibadah kita. Okay. Tetapi waktu biasa ni, macam mana kita nak dapatkan 1000 bulan sebagaimana kita Lailatul Qadar? Solat sunat selepas Isyak 4 rakaat. Siapa melakukan solat sunat selepas Isyak 4 rakaat, ibarat kita beramal ibadah pada bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar. Tu dia. Sama dengan Lailatul Qadar. Tak? Ada dia punya hadisnya. Okey. Itu kemudian saya nak tekankan yang ini dulu. Lepas baca itu, maka dia baca apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jirni minan nar ataupun Allahumma jirna minan nar. Terus saya melompat ke
Pasal ni saya dah ulang kali. 449. Ya. 449. Itu baca tu, maka kita Allahumma jirni minan nar kalau kita seorang, Allahumma jirna minan nar kalau kita berjamaah. 7 kali. Waktu subuh, waktu maghrib. Waktu subuh, waktu maghrib. Ya. Itu sebagai wirid kita. Dulu Datuk ada tanya, kalau sama ada kita berjamaah, kita makmum, sama ada kita nak sebut Allahumma jirni atau Allahumma jirna. Oleh kerana kita bersama-sama dengan imam, kita berjamaah, maka kita mendoakan semua sekolah kita, maka baca Allahumma jirna. Kecuali kita solat persendirian. Ya, Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni. Ada hadis mengatakan ini memadamkan nama kita di pintu neraka. Ini ada hadis, ya. Nanti kemudian nanti. Pasal apa? Pasal itu istilahnya. Keistimewaan orang solat berjamaah. Macam saya contohnya, solat saya kurang sempurna. Kurang sempurna solat saya, ibaratkan. Tapi apabila saya hadir berjamaah, maka akan kampunglah. Ya, boleh jadi Datuk punya kesempurnaan, Cik Zul, Cik Rizal punya kesempurnaan apa semua tu. Jadi saya ditampung oleh mereka-mereka ni yang sempurna tadi. Ya, pasal itu kita punya untung kita berjamaahnya. Ya, jadi kita akan ditampung sama. Okey. Okey. Dalil mengenai pensyariatan wirid ini, ya, Allahumma jirni, Allahumma jirna ini tadi, ya, setelah fardu subuh, ialah hadis berikut. An Muslim bin Harith At-Tamimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idza nasarafta min salatil maghrib faqul Allahumma jirni minan nar ataupun Allahumma jirna minan nar sab'a marrah. Ya. Ini penjelasan yang nombor satu tu bukan ajirni, bukan ajirna, atau ajirna yang membawa maksud berilah aku atau kami ganjaran sebagai perbandingan sila lihat berikut. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablighuhu ma'manahu zalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dalam surah At-Taubah. Fa innaka idza qulta zalika summa mitta fi lailatika kutiba laka jawazun minha wa idza sallaita as-subha faqul kadzalika fa innaka in mitta fi min yaumika kutiba laka jiwarun minha. Rawahu Abu Dawud dan Ahmad. Yang bermaksud daripada Muslim bin Haris At-Tamimi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda berbisik-bisik kepadanya lalu mengatakan, jika engkau selesai solat maghrib maka bacalah doa ini, Allahumma jirni minan nar, ya Allah lindungilah aku dari azab neraka 7 kali. Apabila engkau telah mengucapkan lalu engkau mati pada malam itu. Contohnya maghrib ni tadi kita ucapkan itu, tiba-tiba saya pun mati ini nanti. Contohlah antara ke subuh besoklah, antara ni ke subuh tiba-tiba saya mati. Contoh, ya. Engkau akan diberi perlindungan dari api neraka. Dan jika engkau telah selesai solat subuh,
maka hendaklah engkau ucapkan seperti kalimat-kalimat itu juga, kerana kalau engkau mati pada hari itu, engkau akan diberi perlindungan daripadanya. Okey. Perlu diambil perhatian bahawa tiada nas menunjukkan ianya sunat dibaca selepas solat-solat fardu lain. Bermakna yang lain tak ada, ya. Hanya yang ditekankan maghrib dan subuh saja. Ya, maghrib dan subuh saja. Ada hadis yang lain mengatakan kalimat ini juga adalah yang memadamkan nama kita di pintu neraka. Pintu neraka ada 7. Pintu neraka, ya, tak tahu kita kesalahan yang mana dimasuk pintu mana, maka nama sana ada kat sana, nama kita di sana. Nahrawi Idris contoh kat sana. Maka apabila saya baca macam itu, besok waktu saya mati, macam maghrib tadi saya baca macam tu, lepas tu tiba-tiba saya mati, besok ditanam, maka apabila nak dimasukkan ke pintu neraka, nama saya tak ada. Jadi tak masuklah. Pasal nama sudah dipadam kat pintu tu. Ya tak? Itu ibaratkan begitu. Ada hadisnya apa? Tak silap saya dalam 10 kekasih Allah, karangan Ibnu Qayyim. No. Okey. Okey. Perlu diambil perhatian untuk dah. Persoalan yang pertama, mengapa ia dibaca selepas fardu yang lain? Mengapa ia tidak dibaca selepas fardu yang lain? Kemungkinan kerana ada kaitan dengan ayat 45 dan 46 surah Ghafar atau Mukmin berikut. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Yang bermaksud, dan Fir'aun bersama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya. Itu ayat 45 tadi. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Oh, itu menunjukkan pasal itu kita tekankan subuh dan maghrib tadi. Ini yang menggambarkan dalam ayat-ayat tadi. Oleh kerana kita pagi dan petang itu maraknya api neraka itu tadi. Ya tak? Okey. Persoalan yang kedua, mengapa mesti 7 kali? Jawapannya ialah kemungkinan kerana permasalahan ini ada hubungan dengan ayat Al-Quran berikut. Laha sam'atu abwabil likulli babin minhum juz'un maksum. Surah Al-Hajar ayat yang ke-44. Ya. Ini surah yang ke-15 ayat yang ke-44. Maksud ayat ini ialah neraka itu mempunyai 7 pintu. Sebagaimana saya ceritakan muka surat 451, ya. Mempunyai 7 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu itu ada bahagian yang tertentu dari mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Bermakna setiap pintu tu ada. Boleh jadi kesesatan saya, persilapan saya yang membawa saya ke neraka tadi, pintu yang mana tak tahu, kesalahan atas kesalahan mana yang tak tahu. Ya tak? Itu ada, itu bab dosa pahala ada menceritakan. Nama-nama pintu tu ada. Ya? Kat sini tak saya ceritakan lah. Ya? Dalam surat tu. Lepas habis tu, barulah kalau si imam ini tadi. Lepas baca Allahumma jinna minan nar, Allahumma jinna 7 kali, baru dia berpusing.
ke kanan, menganankan makmum dan mengirikan mihrab. Kiri mihrab ni, ya tak? Tetapi ada yang lepas mengatakan, kalau kata imam kat sana, sana, kemudian ke kanan sana hanya 2-3 orang je, ya tak? Jadi macam mana? Ini ada juga yang mengatakan, ada yang mengatakan kita pusing terus menghadap imam, menghadap makmum pun boleh. Ya tak? Tak semestinya kita mengusung ke kiri. Pasal mengatakan sama ada kita ke hadapan atau ke kiri sedikit. Sebab apa? Sebab kat sini dalil tak menekankan kepada ke kiri pasal apa? Sebelah kiri kebanyakan muslimah. Jamaah muslimah. Tu dia. Ya tak? Jadi oleh itu, boleh menghadap terus ke makmum. Straight itu, membelakangkan mihrab pun boleh. Kalau keadaan macam ni, kita boleh ke kanan saja. Biasanya kalau masjid-masjid yang surau-surau yang dah ditentukan kan, dia punya mihrab sebelah tengah-tengah. Jadi dia hanya menghadap ke kanan saja, dan kanan ataupun ke depan berat kepada makmum tadi, pandangan kita tadi. Okey. Makmum dan mengirikan mihrab sejurus selepas membaca wirid berikut. Allah, lepas tu barulah baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sambil membaca doa berikut, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu au tajma'u ibadaka. Ya. Dalil mengenai pensyariatan wirid-wirid ini ialah hadis berikut. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'un illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Rawahu Ahmad, Muslim, ya, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini dalam kitab-kitab yang disebutkan di bawah ini, yang bermaksud daripada Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah memberi salam, baginda tidak duduk di tempat solatnya, melainkan sekadar waktu sehingga baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram, yang artinya, ya Allah, engkaulah maha sejahtera dan daripadamu datangnya kesejahteraan dan maha berkat engkau, wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Ya, okay. Minggu lepas dah sampai sini dah. Okeylah, minta maaf lah kita ulang-ulang supaya yang akan datang kita hadis di atas menjadi dalil menjadi dalil bagi bilakah waktu imam berpusing. Waktu imam berpusing. Adapun dalil bagi ke arah manakah pula ia berpusing, ialah hadis berikut. An Samurah ibni Jundub radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Rawahu Bukhari dalam kitab azan. Yang bermaksud daripada Samurah bin Jundub berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat baginda menghadap ke arah kami. Kami itu makmum lah, ya. Kami itu adalah makmum ke arah kami dengan wajahnya.
mungkin timbul juga persoalan iaitu mengapa ke arah kanan? Mengapa ke arah kanan? Jawapannya adalah berdasarkan hadis berikut. Anil barra radhiyallahu an qala kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yaqbilu alaina biwajhihi qala fasami'tuhu yaqulu rabbi qini azabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadaka rawahu Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Muslim. Biasanya yang dikala diriwayatkan oleh Muslim, ini semua kebanyakan hadis yang sahih. Ya, kemudian pasal apa, macam mana nak tahu yang hadis-hadis yang sahih? Yang itulah periwayat-periwayat itu ketika Rasulullah masih hidup, dia ada bersamanya. Tu dia. Cuma ada satu saja. Dia tak pernah jumpa Rasulullah, tapi ketika Rasulullah masih hidup. Dia jauh, siapa nama lupa saya. InsyaAllah akan datang saya tunjukkan. Dia duduk jauh. Sampai wafat Rasulullah dia tak dapat jumpa. Ya. Mana tadi? Okey. Yang bermaksud daripada Al-Bara radhiyallahu anhu berkata adalah kami sekiranya kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami suka berada di sebelah kanan baginda. Kerana setelah solat, baginda akan menghadapkan wajahnya ke arah kami sambil membaca Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu aw tajma'u ibadaka. Bermaksud, Tuhanku, peliharalah kami dari azabmu di hari yang engkau bangkitkan atau himpunkan hamba-hambamu. Oleh itu, sebagai mengamalkan tuntutan kedua-dua hadis di atas, maka dihadapkan wajah imam ke arah makmum. Bermakna, kalau sekiranya macam ini tadi berani kan, bermakna dia boleh terus ke belakang, terus bertentangan contoh. Ya, menghadap ke makmum pun boleh. Dia boleh pandang kanan, boleh pandang kiri, boleh pandang depan terus. Ya. Wajah imam ke arah makmum yang berada di sebelah kanan. Di dalam ilmu usul fiqh, proses penggabungan ini dikenali sebagai al-jam'u bainal adillah. Persoalan, apakah imam perlu berpatah balik menghadap ke arah kiblat ketika berdoa? Ini satu. Ya, pasal doa ni selalu kita menghadap ke kiblat kan. Di afdal ni kita menghadap ke kiblat, tapi imam ini tak. Ya, ketika berdoa atau terus kekal menganankan makmum dan mengirikan mihrab. Untuk menjawab persoalan ini, saya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh penyusun Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini kitab kuning biasanya. Saya ada semua pasal zaman tahun 60-an dulu, Datuk, kita mengaji kitab kuning. Ya, pakai kitab kuning, kemudian tengoklah kita berbual makna lah pasal dalam bahasa Arab semua. Kita berbual baris, berbual pasal kita berguru. Apabila kita dah pandai, tak payah kita berbual baris lagi. Di permulaan tu kita kena apa? Pasal baris ni kita kena tahu nahu, tahu sorof. Sorof, nahu kita kena tahu. Pasal macam ini tadilah.
Ini tadi bacaan Allah mazib anil hamma wal hazan. Ya dah. Ya, hapuskanlah maknanya. Kalau Allah ma'idhab, bacaan sama, baris lain. Maka dia lain. Jadi istilahnya pergilah. Ya dah. Maknanya dah pergilah. Tu. Pasal bahasa Arab ni, baris diubah aja. Dah lain dah. Macam kataba. Ejaan sama kataba. Kataba. Telah menulis. Ya, telah menulis. Ejaan sama, baris diubah. Kutiba. Ya, ditulis. Dah lain dah. Ya tak? Itu dia bermakna kita isi anu tu kena faham antara nahwu dan saraf dia dulu. Okey. Apakah imam perlu berpatah balik menghadap ke arah kiblat ketika berdoa atau terus kekal menganankan makmum dan mengirikan mihrab? Untuk menjawab persoalan ini, saya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh penyusun Fathul Mu'in, terjemahan Rumi. Oh, ni ada Rumi lah. Sekarang Fathul Mu'in ada Rumi lah kot. Ya. Terjemahan Rumi, juzuk pertama, halaman 172, yang di antara lain beliau mengatakan sunat menghadap kiblat di kala berzikir dan doa sekiranya ia adalah mufrad. Sekiranya dia perseorangan, bersendirian. Okey. Okey. Sikit ya, boleh jadi. Atau menjadi makmum. Atau ketika menjadi makmum. Sekiranya ia seorang imam dan tidak berdiri, pindah dari tempat solat, maka dalam keadaan begini lebih utama menjadikan samping kanannya di hadapan makmum dan samping kirinya ke arah kiblat. Guru kita Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menambah sekalipun waktu berdoa. Bermakna imam tadi kekal lagi. Bermakna dia sama ada membelakangkan mihrab ataupun yang kiri ni menghadap ke mihrab. Tapi kita menghadap ke makmum. Tapi makmum tetap menghadap ke kiblat. Okey ya? Okey. Mana tadi? Ada ni 9 ni. La ilaha illallah. Okey. Sekarang ini dulu, maka ada pertanyaan? Boleh tanya? Ya, boleh Datuk. Ya. Ya? Ya. Tapi persoalan saya, Ya. adakah ia hanya dilakukan selepas solat atau dia menjadi zikir? Boleh menjadi zikir? Okey. Yang selepas solat ini sebagai zikir dan kita boleh sebagai amalan biasa. Nak berjalan, nak apa, boleh kita baca. Jarang dengar orang zikir. Ya. Ya, jalan kita ke masjid, menuju ke masjid. Contoh, Datuk tunggu tingkat ke atas sama berjalan nak naik lift ke sini. Allahumma jini minan nar, Allahumma jini. Boleh. Tapi kebanyakan kalau kita nak amalan biasa, kebanyakan lebih utama kita baca selawat atas Nabi. Contohnya hari Jumaat. Kalau hari Jumaat itu, kita katakan lepas solat subuh, kita baca Quran, baca apa kan, amalan lain-lain. Dengan selawat, mana lebih utama? Lebih utama selawat atas Nabi. Kalaulah kita dapat mengamalkan
Ini ada hadisnya. Satu hari kita 1000 kali selawat, insya-Allah kita di Yaumil Mahsyar besok bau kita akan bertemu bau Nabi, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya. Satu saya memang amalkan selawat. Kebanyakan selawat. Apa-apa pun, ya. Kalau orang kena sihir, kena apa pun, selawat macam-macam. Nak selawat pendek, selawat panjang, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Allahumma salli Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dah pun boleh. Okay? Itu sebagai hilang sihir dan sebagainya. Banyakkan selawat, insya-Allah. Boleh, Datuk, ya? Okey. Okey. Ada apa pertanyaan? Muslimah? Tak ada. Ya. Okey. Muslimah baru datang malam ni kan. Sejak apa ni? Alhamdulillah. Sepatutnya minggu Khamis besok, saya minta maaf lah. Khamis besok saya tak dapat. Pasal saya ada jemputan di Ipoh. Di jemputan ke Ipoh. Hari Rabu saya di... Hari Rabu saya di... Ibu pejabat polis. Ibu pejabat polis apa ni? Arau. Perlis. Perlis. Lepas tu balik saya singgah di Ibu pejabat polis Ipoh. Pada hari Khamis tu. Pasal hari Khamis tu sebelah petang. Takut saya tak terkejam malam ke sini. Ya tak? Saya lepas pukul 2, kau siap-siap nanti, biasanya pukul 2, soal jawab 4-5 juga. Mana saya nak mengejarnya lagi, ya dah. Kalau setengah 2 jam, 3 jam tu boleh kejar lagi lah. Okey. Minggu depan tak dapatlah Cik Zulia, minta maaf. InsyaAllah minggu lagi 1. InsyaAllah. Kalau tak ada apa jemputan. Ya. Ni Cik apa? Ya. Okey. Kalau tak ada pertanyaan, ya, setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Saya memohon ribuan ampun maaf, salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata, yang baik datang daripada Allah. Kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakir, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rizati wa sirri sari bisa irisal asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata fi hadzal majlis. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على زماجر. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على زماجر. اللهم اجعل جمعنا وجمعا مرحوما والتفرق من بعد والتفرق معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.